Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Suratun Najm. Mafhumnya dan sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kesudahan dan penghabisan kamu. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ni saya nak sembang sikit tentang air hujan. La musim hujan. Dan tidak termasuk dalam perbahasan tentang air hujan ini, tidak termasuk dalam perbahasan saya, kupasan saya, proses kejadian air hujan. Yang tu exclude, tidak include. Saya mulakan dengan membaca beberapa ayat berhubung dengan air hujan. Kemudian saya nak sentuh
apa yang pernah ditulis oleh almarhum Ad-Doktor Fathiyakan di dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam tentang hujan, dan kemudian di hujung perbahasan saya akan sentuh sikit hujan kejahatan, hujan yang buruk, insya-Allah. Dan yang terakhir, mandi hujan. Itu tak payah duk buat. Muslimin dan muslimat, penurunan air hujan, letaklah apa nama sekalipun, musim tengkujuh ke apa saja, penurunan air hujan merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang manusia kerdil seperti kita dapat berfikir mengenainya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 22 suratul Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Al-ayah. Antara ayat Allah ajar kita nak berkenalan dengan Allah. Tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tak perlu ada segulung ijazah. Cukup dengan menggunakan akal, kita jumpa Allah. Kita nampak Allah. Antaranya ayat yang telah saya baca. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kamu, dan bumi itu firasha, dia hampar untuk kamu. Tuan-tuan, ibu ayah muslimin muslimat, bila kita sebut hamparan, firasha, hamparan, selalu kita sebutlah hampa tika tu, hamparan tika, kan? Hamparan permaidani. Bila sebut tika, sebut permaidani, apa bentuk dia? 4 segi. Tengok kasih Allah. Bila Allah kata aku buat untuk kamu bumi, aku hampar bumi, firasha. Macamlah bumi ni tika, kapet 4 segi. Walhal bumi ni bulat. Tapi pernahkah tuan-tuan muslimat rasa
Bila bawa kereta, tahu dah bumi ni bulat. Bila bawa kereta, sampai ujung bumi tu, rasa kereta tu nak terjun balik sana. Pakai tak ada. Allah. Ada perasaan tu? Tak ada. Yang ada buka tingkap, balik rokok lagi. Tu ada. Mbah hujan-hujan, dia kata, sedap pisau rokok. Tak ada kita rasa, oh bawa kereta bumi kan bulat, sampai ujung jatuh ke bawah. Tak ada. Nampak tak kasih Allah? Firasha, macam kapet. Macam hamparan tika. Macam square bumi ni. Wah, dia bulat. Perasaan tu tak ada. Kasih Allah. Cubalah bayang, kalau kita bawa kereta ada perasaan tu. Perasaan saat lagi nak lompat belah sana. Pergi kita. Satu. Yang kedua Allah kata. Wassamaa'a binaa'a. Langit sebagai binaan. Panjang cerita langit. Tak mau bahas. Dua. Wa anzala minas sama. Ini tajuk malam. Kami turunkan daripada langit itu ma'an. Air hujan. Dengan air hujan itu fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami terbit keluar daripada bumi apa yang Allah sebut sebagai samarat, buah-buahan, rizqan lakum, untuk jadi rezeki kamu. Makna apa? Secara obvious lah, secara normal, tak ada air hujan, buah-buahan tak keluar. Itu Allah sebut. Hak padang pasir, air hujan jarang. Ada juga tapi bukan buah-buahan. Pokok kaktus, hampa pergi telan, tengok kau tak mampu, berduri. Hak tu unta boleh rimbat, kita tak boleh. Bila kata apple, bila kata tambah kita durian. Bila kata buah-buahan, Allah kata antara tujuan, antara benda yang aku cipta, bila mana aku bawa turun air hujan, ialah akhraja, aku bawa keluar daripada bumi itu samarat, buah-buahan, rizqa, rezeki kamu. Jujurlah pada diri sendiri. Agak-agak waktu kita duk rembat musangking ke di 9, di 9 jenayah berat, Bukit Aman. Di 24, di 9 pula. Kawan ramai pulih, pegawai pulih, teringat sembang-sembang. Di 24, durian boh lah, apa, tak macam-macam nama, kunyit lah, apalah. Tuan-tuan muslimat, tolong jujur pada diri sendiri. Waktu kita balas musangking tu, agak-agak ingat dah ayat hujan turun. Agak-agak ingat dah. Kalau tak ada ayat hujan, pakai tak rasa dah musangking ni. Kalau tak ada ayat hujan, pakai tak kopek dah buah manggis ni. Kadang kita lupa Allah. Kita kira kopek, dia lempak biji tu. Nak buka pula. Lepas tu, rokok. Boh langgih perut, mampus meletup perut. Air hujan. Baik, itu di ujung ayat 22 tu. Bila Allah kata rizqan lakum, lepas tu Allah kata apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan bersama Allah andada. Apa dia andada? Tandingan, sekutu. Dah kamu tahu aku yang bawa turun hujan.
Aku tumbuhkan buah-buahan. Tu tadi tu imam baca watini wazaitun. Kopak surah An-Nur, tengok ayat tentang zaitun ayat 35. Allah kata apa? Syajaratim mubarakatin zaitunah. Bahawa zaitun itu adalah satu pohon yang cukup berkat. Sebab itu hidup, jangan tinggal minyak zaitun. Walaupun kita mungkin tak biasa macam orang barat. Orang barat dia masak pakai minyak zaitun. Kita macam-macam minyak kita pakai. Walaupun kita tak terbiasa begitu. Tapi minyak zaitun, olive oil ni kena ambil. Sebab kandungan antioksidan dia terlalu tinggi. Untuk jantung elok. Dah ambil satu sudu, balik rokok. Lagi bagus. Sihat jantung tu. Muslimin, muslimat. Allah sebut, kamu jangan jadikan tandingan, jangan syirikkan aku, jangan sekutukan aku. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Itu yang pertama. Sekejap lagi kita nak tengok kelajuan hujan. Nak tengok rahmat Allah. Di sebalik air hujan ada rahmat Allah. Walaupun kita baca paper second wave gelombang, kita baca paper ada suami yang meninggal dunia, isterinya selamat, kereta hanyut, itu ujian Allah. Tapi kita nak sebut dalam hujan itu ada rahmat Allah. Baik, pertama dah sebut tadi, ingat nanti mai musim buah-buahan, jangan lupa Allah yang menurunkan air hujan, especially musim buah durian nanti. Yang kedua, saya nak baca ayat nombor 9 daripada surah Qaf. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Surah Qaf juzuk 26. Dan kami turunkan daripada langit itu ma'an, air, mubarakan, air itu berkat. Hujan tu berkat. Banjir tu ujian, kena faham. Hujan tu dia berkat. Allah sebut berkat. Mubarakan, berkat. Lalu Allah kata fa'ambatna bihi, dan kami tumbuhkan bila turun air hujan itu, fa'ambatna, nabat makna tumbuh-tumbuhan. Kami tumbuhkan kerana air hujan itu biiznillah jannatin, kebun-kebun yang banyak. Kan kata makan buah-buahan, orang yang punya kebun tolong ingat Allah. Nah, cerita kebun, tolong baca surah Al-Kahfi. Orang yang lupa pada Allah, Allah hanguskan kebun dia. Allah tembak dengan peti. Baca dalam surah Al-Kahfi, bermula pada ayat وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Start baca situ. Saya tak menghurai panjang. Cerita kebun. Baik. Patah balik ayat 9 surah Qaf. Kata Allah, jannatin, kami sediakan untuk mereka kebun-kebun. Kemudian, wahabbal hasid. Apa dia hasid? Tuaian. Orang mendang, padi.
Jangan lupa Allah, bayar zakat. Berapa ramai yang tak nak bayar zakat padi? Jangan lupa Allah. Allah turunkan air hujan. Allah kata aku tumbuhkan, aku adakan untuk kamu kebun. Kemudian aku dengan kebun yang luas itu kamu dapat hasil, menuai hasilnya. Bendang ke padi, ke sembang pi lah. 2, 3. Tengok rahmat Allah. Bila kita belajar sains, antara yang kita belajar, tengok ya, rahmat Allah. Kasih Allah ni meliputi kepada makhluk dia. Punya sayangnya Allah. Allah ni sayang kat kita. Baik itu bila Allah sebut ayat 14 surah Al-Buruj. Kan Allah kata wa huwal ghafurul wadud. Saya tertarik dengan perbahasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas menafsirkan makna al-wadud. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid al-ayah. Ayat 14 tu. Bila Allah kata dialah Allah yang punya dua sifat. Pertama al-ghafur, dia maha pengampun atas segala dosa hamba dia. Kedua dia al-wadud. Saya cukup tertarik bila Ibnu Abbas menafsirkan al-wadud. Antara asma nama Allah ialah Al-Wadud. Kata Ibnu Abbas, makna Al-Wadud itu amat cinta kasih pada hamba dia. Itu kata Allah punya sayang kat kita. Baik, Al-Wadud. Allah sayang kasih kat kita. Air hujan turun, tengok ya, sayang Allah, rahmat Allah. Berapakah jarak awan? Normally lah, normal punya distance. Jarak daripada bumi, and then kita tengok awan. Setakat kita belajar sains, awan dengan bumi jarak 12,000 meter. Atau bersamaan 12 kilometer. 12,000. Kalau flight kita 40,000 lah. 40 kilometer di atas penerbangan kita. 41, 42. Kalau Perdana Menteri ke, dia up lagi. Dia 45,000 kilometer. Duduk di atas sekali. Dia ada level-level dia. Level dia punya pergerakan kapal terbang tu. Saya kawan-kawan pilot sembang, gitulah. Kawan-kawan banyak pilot di Kuala Lumpur, so mereka beritahu begitu. Ada level dia. Kalau menteri ada level dia. Kalau Perdana Menteri ada level dia. Kalau nak kona pi parti lain pun ada level dia. Cabuk betul. Muslimin dan muslimat. Kita nak sebut 12,000 meter. Samaan 12 kilometer. Baik. Berapa kelajuan air hujan jatuh? Setakat ilmu sains kita belajar. Tengok ya, rahmat Allah. Bila dia turun tu, air hujan, speed dia, bila dia jatuh, daripada awan dia jatuh. 558 kilometer sejam. Kelajuan air hujan 558 kilometer sejam. Approximate value kita kata kira hampirlah 600 kilometer, senang faham. 600 kilometer. Tuan-tuan ingat 600 kilometer tak laju lah. Saya pernah sekali ialah kereta saya tu saya pernah speed sekali lah. Aku tak buat dah, tobat aku tak buat dah. 220 sekali ya.
Dia habis speed 260. Saya balik pada KL malam pukul 2 pagi, 3 pagi, highway tak ada orang. Kita hero lah. 220 saya pernah speed. Itu pun dalam masa saya ingat saya buat dalam 30 second. Lepas tu pucat muka. Takut. Rasa nak terbang. Hui laju ya Allah. Terbayang muka anak bini. Saya baik tak isap okok. Tidak terbayang kotak okok. 220 km rasa hilang telinga. Tu tingkat tutup. So kalau break, begitulah kalau bumi berhenti. Bumi kan berputar, atas paksi dia laju. Kalau Allah berhentikan putaran bumi, habis kita. Gunung tercabut, semua tercabut. Subhanallah. Baik. Hujan turun 558 km sejam. Tuan-tuan ingat perlahan ke laju? 220 km bawa kereta pun macam peluru dah kita pergi. 558 km sejam, timpa kepala, berlubang kepala. Timpa bumbung rumah, mampu pengurusi qaryah nak pergi repair rumah seorang satu. Bumbung bocor, hujan turun. Sebab 558 km sejam dia punya speed. Timpa cermin kereta, pecah berderai. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin, muslimat. Kasih Allah. Sampai kat kita jadi slow. Dekat nak sampai dekat kita, dalam ilmu sains yang kita belajar, daripada 558 km per hour sejam, dia tinggal 10 km sejam. 10 km tak laju. Tuan-tuan bawa highway kereta 10 km, kau tak kena langgar dengan lori. Highway bukan tempat slow, highway tempat speed. Nak slow masuk jalan kampung. Tuan-tuan, nak sampai dekat kita, kelajuannya menjadi 10 km sejam. Sampai kita boleh mandi hujan, sampai kita boleh tadah baldi. Kena cermin kereta tak ada masalah, wiper ada. Kalau 558 km sejam hentam, mati kita. Kasih Allah. Dia tak kira yang bawa kereta tu Cina ke, Hindu ke, Melayu ke, tengah hisap okok ke, tengah dengar radio. Dia tak kira. Sampai dekat makhluk dia nama manusia, dia perlahan. Sampai dekat makhluk dia nama lembu kerbau, dia perlahan. Kalau lembu kerbau duk terima 558 km sejam, pakai tak makan lembu dah kita. Jenuh makan hak daging beku haram puak-puak tu. Geram betul lah. Siasat sampai habis. Sijil halal penipu puak-puak ni. Tuan-tuan muslimat. Samalah. Ulama bahas ketika perang Ahzab. Saya nak ambil sikit perang Ahzab. Nanti kita patah balik hujan. Bila perang Ahzab. Tuan-tuan muslimin muslimat. Semua kita tahu ringkas. Tentera Abu Sufyan 10,000 orang. Tentera Nabi 3,000 ke 5,000. 3 something lah. Tak dapat exact punya figure. Tapi 3 ke 5. Itu tentera Nabi. Abu Sufyan 10,000. Tuan-tuan boleh bayang. 10,000 tentera Abu Sufyan tu. Semuanya naik kuda. Cuba bayang kejap. Daripada hujung parit sampai hujung parit di Jabal Silak di Madinah tu, semua kepala kuda. Cuba bayang Nabi punya perasaan macam mana. Sebab itu kata ulama sirah, perang yang Nabi paling penat, perang yang Nabi paling letih, perang yang Nabi, mental Nabi, jiwa Nabi begitu macam pressure, ialah perang Ahzab, perang Khandaq. Sebab
Antara sebab musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Panjanglah kalau saya nak bahas. Ada musuh dalam selimut dalam perang Ahzab. Itu yang Nabi menghadapi Abu Sufyan, 10,000 tentera semua berkuda. Kemudian Nabi terpaksa menghadapi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, laito dalam kotak rokok. Peribahasa dia. Allah. Sehingga ulama kata almarhum Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi di dalam Rahiqul Makhtum menyebut itulah perang yang Nabi paling tension, paling letih. Perang Ahzab. Baik, saya nak cerita apa? Ribut. Kan ribut Taufan? Entah bayang ribut Taufan tu datang, dia punya speed. Tak usah cakap. Ribut. Allah kerah ribut. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah tentera di langit, tentera di bumi. Antara tentera Allah ialah angin. Dia pukul itu. Khemah Abu Sufyan and the gang habis melayang. Bukan kata terbalik. Melayang. Ada yang baru nak rebus Maggi. Padam api. Hak balik rokok awal lagi terbang. Tuan-tuan. Ulama bahas. Angin tu punya laju. Dia cross parit tu. Dia dekat. Jabal Silak bukan jauh mana daripada kota Madinah. Dekat aja. Kalau kita biasa ziarah kan. Kawasan Medan Ahzab. Jabal Silak, gunung tu. Bawah tu parit. Kan jauh mana. Dia mai angin tu. Punya laju. Sampai Abu Sufyan give up. Tak boleh buat apa dengan ribut pasir. Kemah terbalik. Nak perang lagu mana. Kuda pula jadi tension. Macam mana kuda nak pergi perang? Mata masuk pasir habis. Angin tu dia pukul. Dia masuk Madinah aja kata ulama. Angin tu slow. Jadi sepoi-sepoi bahasa. Allahu Akbar. Kerana belah sini ialah para sahabat yang beriman kepada Allah. Di sana musuh Allah yang cuba menghancurkan kepimpinan Rasulullah. Walaupun akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam. Ini tahun 5 Hijrah. Abu Sufyan masuk Islam 8 Hijrah. Fathul Makkah. Ayah mertua Rasulullah. Bayangkan. Hujan turun 558 km sejam. Nak sampai dekat kita tinggal 10 km. Lembut jatuh untuk kita. Apa dia? Rahmat Allah dalam air hujan. 4. Almarhum Ad-Doktor Fathiyakan. Di dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam. Di bawah bab Muslim di sudut ibadah. Dia ada pecah bab tu banyak. Muslim akidah, Muslim ibadah, Muslim rumah tangga. Dia pecah banyak. Di bawah bab Muslim di sudut ibadah. Antara perkara yang dimuatkan oleh almarhum Ad-Doktor Fathiyakan ialah bab doa. Banyak doa diajar. Antaranya doa ketika melihat hujan turun. Dan bila hujan turun, diambil hadis Nabi sahih. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tuan berhafal doa ni. Bila tengok hujan turun, ya Allah, Allahumma wahai Tuhan, sayyiban nafi'ah. Bawa turunlah hujan yang bawa manfaat. Nak ajar apa nombor 4 ni? Islam kaya dengan doa. Kita jangan lupa. Kita bawa kereta tiba-tiba hujan turun. Doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, tolonglah turunkan hujan yang bawa manfaat.
Kayanya Islam dengan doa. Kadang-kadang kita terlepas pandang doa-doa kecil. Doa kunut kenalah ustaz, kena ingat jadi tu imam. Kan nak baca doa makan, leceh. Kita terlepas doa yang amat penting. Umpama contoh, pentingnya doa ni, doa kita keluar tanda. Tuan-tuan, antara penyakit yang boleh kita kena ialah bila kita tahan air kencing. Kita boleh kena batu karang. Itu dikira penyakit. Bila kita suka menahan air kencing, menahan kencing, dia jadi penyakit. So bila kita boleh kencing, maaf sebut, keluar tu, tuan-tuan tahu tak nikmat dia? Sehingga Nabi ajar, alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi kit ini dan menyihatkan aku. Adza makna penyakit. Wa'afani dan sihatkan aku. Buang air kecil aja. Tapi dia nikmat. Disuruh baca doa. Disuruh ucap syukur pada Allah. Teringat saya dialog antara seorang ulama nama Ibnu As-Sama dengan Khalifah Abbasiyah nombor 5. Senarai Khalifah kerajaan Abbasiyah yang cemerlang itu, Khalifah dia nombor 5. Wafat usia dia 43 tahun. Allah mudanya. Memerintah kerajaan Abbasiyah 17 tahun. Dia jadi Khalifah Abbasiyah, umur dia 26. 17 tahun dia perintah, umur dia 43, dia meninggal dunia. Itulah Khalifah Harun Ar-Rashid. Cemerlang zaman dia. Saya teringat satu dialog. Yang dimuatkan dialog ini oleh almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Jaddid Hayataka. Satu hari Khalifah Harun Ar-Rashid meminta nasihat daripada ulamanya Ibnu As-Sama. Dia kata, nasihatkan aku. Ibnu As-Sama kata dekat dia, wahai Tuan Khalifah, kalaulah Tuan Khalifah tak boleh minum air. Tuan, kita hari-hari minum air. Kita kadang tak nampak itu nikmat. Cubalah sekali Allah bagi sakit tekak. Nak telan tak boleh. Waktu tu tuan-tuan tahu nilai telan air. Ibnu As-Sama kata, wahai Tuan Khalifah, sekiranya Tuan tidak dapat minum air, Tuan mengalami kesukaran untuk minum air, segelas air. Saya nak tanya Tuan, kata Ibnu As-Sama, ulama zaman dia. Saya nak tanya Tuan, mahukah Tuan menukar nikmat itu dengan kerajaan Tuan ini? Tuan tak dapat minum air, tak boleh, tersekat. Lalu Tuan sanggup tak jual tukar kerajaan Tuan asalkan Tuan dapat minum air? Jawab Khalifah Harun, ya, aku sanggup. Baik, aku tanya yang kedua, kata Ibnu As-Sama. Sekiranya Tuan Khalifah
tidak boleh kencing, tidak boleh buang air kecil. Dalam kitab dia, dalam buku tu dia sebut kencing, saya pun sebut kencing lah. Maaf sebut. Sekiranya Tuan Khalifah tidak boleh kencing, apakah Tuan Khalifah sudi menukar nikmat itu dengan kerajaan Tuan yang luas ini? Jawab Khalifah Harun, ya, saya sanggup. Asalkan boleh kencing. Ibnu As-Samak balas, kalau begitu nilai kerajaan Tuan tak lebih tinggi daripada air kencing saja. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita terlepas nikmat tu, kita lupa. Yang ada keluar jamban duk tepuk-tepuk rokok, ada baki. Lega. Alhamdulillah tak ada. Nikmat, tuan-tuan, keluar buang air kecil, nikmat. Berapa orang yang kena penyakit batu karang? Saya sebut dah di sini bulan lepas. Berapa orang yang Allah tak izin dia, tak dapat nikmat itu. So kita boleh, ya Rab, mengapa tak mau lontarkan, kotlah tak hafai alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Panjang sangat ustaz panjang, lebih panjang daripada rokok Kot tak hafai hak tu, keluar alhamdulillah jadilah. Haram. Islam kaya dengan doa. Tengok hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, tolong bagi hujan yang bawa manfaat. 4, 5. Tuan-tuan muslimin muslimat, sedar tak? Negara kita Malaysia ni, dia begitulah. Benda yang Allah takdirkan, kita tak boleh elak. Banjir tiap-tiap tahun. Banjir ni biasalah. Air hujan. Allah bagi air hujan, Allah uji dengan banjir. Apakah tuan-tuan muslimin muslimat tidak dapat melihat dengan mata hati akan banjir? Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Surah Al-Qamar. Beberapa ayat belah-belah surah Al-Qamar. Kata Allah, fafatahna abwabas sama. Kami telah buka abwabas sama. Jamak abwab, pintu-pintu. Kami buka pintu-pintu langit. Ma'im munhamir. Lalu kami curahkan air hujan yang cukup banyak. Wa fajjarnal arda uyunan. Dan kami terbitkan daripada bumi uyun, mata air. Hujan jatuh air, bumi terbit mata air. Faltaqal ma', lalu bertemulah dua air ini, langit dan bumi. Amrin qad qudir, lalu berjalanlah urusan kami. Apa dia tu? Banjir Nabi Nuh alaihi salam. Tengok banjir di Johor, banjir di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Apakah tuan-tuan muslimin muslimat tidak boleh terfikir banjir zaman Nabi Nuh? Itu saya kata awal tadi, makhluk Allah ni
Semua akan paut kita ingat Allah. Kalau kita ingat. Banjir kita tengok, jangan tengok kosong. Di samping usaha kita, mendermanya, membantunya, itu tanggungjawab kita. Tetapi yang paling penting ialah menyadari bahawa di sana, di dalam Al-Quran, ada kisah banjir besar disebabkan keingkaran, kekufuran manusia menolak para rasul. Bayang, bila anak Nabi Nuh kata, nak bayang tinggi mana banjir. Bila anak Nabi Nuh kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' dalam surah Hud. Anak dia nama Kan'an. Dia kata dekat pak dia Nabi Nuh, waktu tu air baru nak takap buku lali. Boleh berlari lagi. Pak dia kata, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Irkam ma'ana. Ba lebur dalam mim. Dengan baca irkab ma'ana, sepak pungkok. Pergi mengaji tajwid. Ba tu hilang. Irkam ma'ana dalam surah Hud. Mari naik. Mari naik bahtera ni. Mari naik dengan kami. Sempat lagi. Kok nak isi borang pun. Sempat. Mari naik. Mari bersama kami. Tinggallah puak-puak gila babi tu. Nabi Nuh tak abad laku tambah. Tinggal puak-puak kufur, puak-puak tak kerti bahasa tu. Mari sini. Ikut kita. Irkam ma'ana. Anak jawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya nak lari ke gunung, jabal. Ada satu gunung. Dia nak panjat gunung. Kata anak Nabi Nuh Kan'an, ya'simuni minal ma'. Mesti air itu tak sampai tahap gunung. Dengan gunung-gunung tu hilang. Dengan anak dia tenggelam. Bainahuma, antara keduanya berpisah. Wa kana minal mughraqin, dan jadilah anak Nuh itu mughraqin, salah seorang yang ditenggelamkan Allah. Dia kata nak pergi gunung, dengan gunung-gunung tu lenyap. Bayang tinggi mana? Dahsyat mana banjir zaman Nabi Nuh akibat kekufuran. So bila tengok banjir, ingat ayat-ayat ni. Surah Hud. Rumah saya Bandar Laguna, dekat rumah saya, depan tepi main road tu, sotong buncit jahat. Sotong buncit jahat. Itu dekat depan rumah saya. Di Laguna Merbuk. Memang tengah hari memang crowded lah. Penuh orang. Sotong buncit jahat. Empat tengok dulu dia tulis harga sotong sampai jangan mintelan ya. Saat lagi kerja basuh pinggan di belakang. Tuan-tuan pergi dekat Taman Rio. Daripada rumah saya dalam 10 minit. Taman Rio. Dekat pasar Taman Rio. Ada satu restoran. Besar signboard dia. Sotong buncit baik. Saya kata hantamlah. Empam niaga. Yang ni sotong buncit baik. Kau ada staff dia yang tengok saya punya ceramah ni 10%. Iklan. Sotong buncit baik. Itu Taman Rio. Depan Laguna sotong buncit jahat. Hantamlah. Janji meniaga bagi elok sudah. Dua-dua dah. Tak ada lagi yang saya tak jumpa sotong buncit munafik. Itu tak jumpa lagi. Itu tak jumpa lagi. Hak munafiknya tak jumpa lagi. Muslimin, muslimat. Kita nak sembang hujan jahat.
Wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzarin. Surah Asy-Syu'ara ayat 173. Surah Asy-Syu'ara 173, surah nombor 26, juzuk 20. Cerita hujan jahat. Allah sebut dengan matar. Tengok dalam Quran istilah hujan banyak. Ada matar, ada ghaith, ada ma'an, mubarakan. Dia banyak tu, kena belajar balaghah. Dia belajar bahasa Arab baru faham. Allah kata, tengok Asy-Syu'ara 173. Allah sebut dengan matar. Mim, ta, ra. Matar. Makna hujan tak elok. Apa cerita kejap lagi. Kalau mim, ta, alif. Ada huruf mat. Alif, ra. Matar. Panjang sikit. Matar. Ada alif. Ada huruf mat. Itu airport, lapangan terbang. Matar, airport. Ada mat selepas ta. Kalau tak ada mat, mim, ta, ra. Matar, hujan. Tapi hujan tak elok. Apa cerita tu? Ringkas. Wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan-hujan batu. Di mana hujan batu itu menghancurkan mereka. Buka tafsir kaum Nabi Lut alaihi salam. Apa cerita hujan batu tu? Saya baca sebuah buku, The Perished Nation, tajuk buku dia. Kaum yang, bahasa Melayu dia, kaum yang dihancurkan Allah. The Perished Nation. Dalam tu dia cerita tentang satu kajian. Tengok ya, Quran la ilaha illallah. Hebatnya Quran. Bila Allah kata wa amtarna alaihim matara. Matar tu hujan batu. Hujan batu yang buruk. Dalam buku The Perished Nation diceritakan bagaimana seorang arkeologis berbangsa Jerman, nama dia Werner Keller. Dia buat kajian tentang Bahrul Mayyit, tentang laut mati. Laut mati di Jordan. Siapa biasa sampai, saya sampai dah. Alhamdulillah 2008. Waktu tu hantar anak pergi mengaji di Jordan, di Mu'tah University. Anak bonsu saya perempuan. Balik dah. Lah tengah buat master. Balik dah. Menikah dah. Jangan duk usah. Jangan duk tanya. Anak dua dah. Menikah dengan engineer. Alhamdulillah selesai dah. 2 anak. Elok tengah buat master. Tak habis. Waktu saya hantar dia tu rezeki lah. Kan? Orang Melayu kata rezeki anak. Tak, rezeki kita lah. Anak-anak lah rezeki dia. Kita lah. Dapatlah tengok laut mati tu. Adalah rezeki pergi hantar mereka. Nak sebut apa tuan-tuan? Werner Keller dia buat kajian laut mati. Bila kita berdiri tepi laut mati kan keliling tu. Laut mati kan rendah. 246 meter tak silap di bawah paras laut. Rendah. So kita berdiri tu, bukit-bukit batu keliling tu, kita duduk bawah. Seram tuan-tuan. Duk terbayang umat kaum Nabi Lut ni. Ya Allah, ya Tuhan. Sampai waktu saya pergi tu, anak-anak angkat di Jordan, student-student ni, dia pun ajak saya mandi. Kata, Ustaz, jom kita mandi. Ada yang panggil Ustaz, ada yang panggil Abi, ayah, tak kisahlah panggil apa pun. Jumpa ayat. Wa arsalna alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Al-ayah. Wa arsalna alaihim hijaratan min tin.
dan kami utus kepada mereka batu-batu yang keras. Allah sebut dalam Az-Zariyat, batu yang keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, dan batu-batu itu kata Allah musawwamah. Musawwamah maknanya bertanda. Apa makna? Buka tafsir. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang dimaksudkan batu itu bertanda ialah setiap batu itu empunya nama masing-masing untuk dihentam. Allahu Rabbi. Kata Hamka, katalah nak hentam tu John. Batu tu Allah tulis John. Ni Hamka tafsir. Batu tu John, dia cari John. Dia tak cari John tapi pergi cari Minah. Tak. Dia tak silap lagu tu. Allah sebut. Ya Allah, ya Tuhan. Hancur kaum Nabi Lut. Itu dia panggil hujan. Tapi hujan kemusnahan. Matar. Hujan jahat. Muslimin dan muslimat. Akhirnya saya nak sebut. Nanti ketika kita nak bangkit di akhirat, begitulah kita kena faham simbolik bila Allah turunkan hujan, tumbuhnya buah-buahan, pokok-pokok, demikianlah simbolik kita akan keluar dari kubur. Itu dia punya poin paling besar. Jatuh ke tanah, tumbuh pokok, begitulah kita. Sampai masa kita akan terbit keluar daripada kubur kita masing-masing untuk berjalan menuju mahsyar. Dibicarakan, dibalas mithqala zarrah, walau sebesar zarah kejahatan dan kebaikan. In kana mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sama au fil ardi. Duduk di langit sebesar zarah kebaikan kamu, duduk di langit, au sakhrah, atau di batu yang besar, au fil ard, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan bawa dan bayar pada kamu. Besar debu amal kita duk ada di langit. Besar manalah amal kita besar debu compare dengan langit yang luas, memang tak nampak. Allah kata aku akan bayar, aku bawa. Ya'ti bihallah dalam surah Luqman. Besar debu amalan kita duduk atas batu yang besar. Mana nak nampak? Kita tak nampak. Allah kata aku bawa, aku adili, aku bayar. Maka ayuh kita buat kebaikan yang banyak, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Sebelum kita jumpa Allah, kita mesti faham bila sampai tahun baru, Allah Ta'ala sebut adadas sinin wal hisab. Bila Allah buat matahari, Allah ajar kita adadas sinin, dengan adanya pergerakan matahari, kamu boleh mengira tahun kamu. Kamu boleh kira tahun. Kita pun kira-kira dah 20, 21 dah. Makna apa? Umur kita makin bertambah. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.